Anda masih lagi bersama kami di Astro Awani. Kita meneliti dan juga memerhatikan situasi terkini. Kalau visual di sebelah kanan saya ini adalah visual langsung dari pintu 1 Istana Negara di mana dilihat ada kawalan daripada pihak anggota-anggota polis di situ kerana menurut daripada wartawan kami Ridauddin Daud pada bila-bila masa saja difahamkan Raja-Raja Melayu yang menghadiri dan juga berangkat tiba untuk mengikuti pertemuan khas bersama dengan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ri'atuddin Al-Mustafa Billah Shah pada jam 2.40 petang tadi dijadualkan akan berangkat pulang pada bila-bila masa sahaja lagi. Ini adalah visual langsung yang kami bawakan dari Istana Negara. Sekiranya ada perkembangan terkini akan kami bawakan kepada anda dari masa ke masa kalau ikut daripada perjalanan dan juga kalau kita recap seketika di mana Raja-Raja Melayu berangkat tiba di Istana Negara kira-kira jam 2.40 petang tadi bagi pertemuan bersama Yang di-Pertuan Agong di mana pertemuan ini adalah dikatakan bagi membincangkan isu bakal calon Perdana Menteri dan juga pembentukan kerajaan di mana antara yang berangkat hadir untuk bersama dalam pertemuan itu ialah pemangku Raja Pahang iaitu Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah dan juga Sultan Kedah, Sultan Selangor, Sultan Terengganu, Sultan Perak dan juga Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan berangkat tiba untuk hadir sama dalam sesi pertemuan bersama Yang di-Pertuan Agong dan sehingga tadi difahamkan juga tiada keberangkatan tiba Raja Perlis, Sultan Johor dan juga Sultan Kelantan. Ridauddin Daud akan bersama dengan anda untuk memberikan perkembangan terkini, tetapi pada jam ini saya ingin teruskan diskusi kami bersama dengan Dr. Sharifah Shahira Said Sheikh, penganalisis politik bersama dengan saya pada petang ini. Assalamualaikum, salam sejahtera Dr. Sharifah, apa khabar? Doktor, kita belum tahu lagi siapakah nama Perdana Menteri kita, namun mungkin doktor dapat memberikan perkembangan dan juga melakukan sedikit sebanyak analisis. Kali terakhir saya berbincang dengan doktor pada hari Isnin lepas ketika Perdana Menteri ketika itu meletakkan jawatan dan semalam kita ketahui daripada kenyataan parti-parti politik dan juga kenyataan oleh orang-orang media difahamkan Datuk Seri Ismail Sabri mendapat 114 sokongan. Dari aspek proses perlembagaan dan sebagainya, bagaimana kita nak melihat bahawa ini adalah satu kelaziman dan juga mengikut proses yang sebaiknya dilakukan? Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih Astro Awani, terima kasih Zul kerana menjemput saya sekali lagi untuk membincangkan tentang isu yang utama dalam Malaysia sekarang ini, iaitu siapakah Perdana Menteri kita yang ke-9. Kalau kita tengok proses peletakan jawatan Tan Sri Muhyiddin Yassin, kemudiannya begitu cepat kemudiannya surat akuan sumpah dan hari ini kita ada perjumpaan Raja berjumpa dan ini menunjukkan bahawa ianya satu proses yang dijalankan dengan baik dan insya-Allah kita akan dapat penting kerana caretaker government memang hanyalah sementara dan nampaknya memang proses yang berlalu sekarang yang sedang berlangsung sekarang adalah mengikut piawaian sebagai dalam proses demokrasi yang menghormati perlembagaan Malaysia. Dan saya pun seperti wartawan dan juga ramai pihak dengarnya macam Datuk Seri Ismail Sabri lah sebagai Perdana Menteri, tapi itu pun kita tak tahu sehinggalah keputusan rasmi yang dibuat oleh titah Yang di-Pertuan Agong. Kalau doktor, saya ingin juga memberikan sedikit sebanyak perkembangan melalui visual yang kami paparkan di kaca TV. Difahamkan sekarang ini kalau dapat dipaparkan visual dari Istana Negara, langsung pintu 1 Istana Negara sudah pun dibuka dan difahamkan bakal berlaku pergerakan dan juga keberangkatan pulang Raja-Raja Melayu dan difahamkan sudah pun selesai perbincangan dan juga pertemuan 6 Raja-Raja Melayu dan juga Raja Pemerintah bersama dengan Yang di-Pertuan Agong. Perkembangan ini dan juga visual ini akan kami bawakan secara langsung di kaca TV anda. Anda boleh ikuti juga di laman media sosial kami. Tapi saya masih lagi bersama dengan Dr. Sharifah untuk melakukan perbincangan. Doktor, bagaimana kita melihat juga situasi politik dan juga kestabilan politik itu yang dituntut? Kita bukan sahaja mahu nama Perdana Menteri ke-9, tetapi bagaimana kuasa itu perlu dikongsikan dengan sebaik mungkin.
perlukan muafakat, perlukan penglibatan semua pihak, bukan saja yang berikan sokongan saja tetapi kepada blok-blok yang lain. Adakah itu terlampau ideal untuk dilakukan? Ianya memang ideal, tetapi dalam keadaan krisis sekarang, kalau semua sayang ke negara, ianya perlu dilakukan satu perkara yang ideal. Dan telah ramai banyak pihak telah mencadangkan selepas ini 1 tahun kita cuba aman damai, tidak memikirkan tentang politik siapa yang ingin menjadi Perdana Menteri seterusnya. Ini adalah kerana kita memang dalam krisis dan kepimpinan yang tidak perlu risau disabotaj oleh pihak parti lawan, kerana ianya satu perkara yang kurang sihat. Sebenarnya politik di Malaysia ni kadang-kadang sedikit carry away dengan carry away dengan politik partisan. Sampai dah habis pilihan raya pun berbulan-bulan, bertahun-tahun masih selalu ke arah menumpukan kepada politik parti. Dan ini saya faham politik parti itu penting. Namun perlulah selari dan juga lebih realistik dengan apa yang sedang terjadi kepada negara. Yang penting politik parti tidak menjejaskan rancangan masa jangka panjang negara. Okey? Dan pada ketika ini kita mempunyai masalah krisis. Kalau ikutnya krisis management, memang banyak perkara yang amat penting untuk diteliti. Contohnya kita kata no one left behind kan. Kita tak mahu sesiapa pun ketinggalan. Tapi kalau terlalu banyak berpolitik begini, mesti akan ada golongan-golongan yang tertinggal, yang terabai. Kerana tidak ada perbincangan yang lebih rakyat, memusat kepada rakyat, tetapi perbincangan ini memusat kepada kepimpinan semata-mata. Doktor, kalau saya dapat bawakan langsung dari Istana Negara pada ketika ini, inilah pergerakan dan juga keberangkatan pulang Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah. Ini visual kami bawakan langsung dari luar pintu 1 Istana Negara. Kelihatan kenderaan yang membawa Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah berangkat pulang meninggalkan Istana Negara. Sebelum keberangkatan pulang Sultan Selangor sebentar tadi ialah kenderaan yang membawa keluar Sultan Terengganu, Sultan Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muqtafi Billah Shah turut berangkat pulang menjadi kenderaan pertama yang keluar dari Istana Negara sebentar tadi. Ini menunjukkan bahawa perbincangan dan juga pertemuan bersama Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ri'atuddin Al-Mustafa Billah Shah sudah pun selesai. Rakan setugas Ridauddin Daud akan kami bawakan perkembangannya sebentar lagi. Atau kita boleh sahaja bersama dengan Ridauddin di Istana Negara sebelum saya meneruskan perbincangan bersama dengan Dr. Sharifah. Ridauddin belum kita dapatkan lagi, tapi inilah visual langsung yang kami bawakan dari Istana Negara. Hujan masih lagi renyai-renyai. Ridauddin, kalau sudah mendengar saya, mungkin Ridauddin dapat meneruskan langsung dari Istana Negara apa yang dapat dilaporkan ketika ini berdasarkan visual yang saya lihat tadi, keberangkatan pulang Sultan Terengganu dan juga Sultan Selangor. Ridauddin, apa yang dapat dilaporkan dari Istana Negara? Baik, terima kasih Zul. Ya, benar Zul, minta maaf saya tidak dapat berada di hadapan kerana hadnya adalah di sini saja. Namun, apa yang dikongsikan sebentar tadi, ya betul, kenderaan pertama yang berangkat pulang adalah kenderaan membawa Sultan Terengganu, Sultan Mizan Zainal Abidin, Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muqtafi Billah Shah, dan kemudian kira-kira 2 atau 3 minit kemudian, keberangkatan pulang Sultan Selangor pula, iaitu Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj, Ibni Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj. Dan kini nampaknya ada satu lagi keberangkatan pulang dan pastinya saya akan kongsikan sebentar lagi. Kita akan lihat dari dekat dan antara yang sudah pasti seperti apa yang Zul katakan sebentar tadi, apabila keberangkatan pulang sebegini, maknanya itu menandakan bahawa mesyuarat sudah pun selesai. Dan dari sini sebenarnya kalau saya boleh katakan, saya nampak benderanya, saya boleh katakan yang berangkat pulang pada waktu ini adalah pada jam 4.25 petang adalah Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, iaitu Tuanku Muhriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir. Baginda merupakan Raja-Raja Melayu ketiga, dan kemudian disusuli sebuah kenderaan yang dalamnya kami tidak dapat melihat
hanya ada pemandu saja di dalamnya. Sudah pasti saya akan bawakan perkembangan dari semasa ke semasa. Dan buat masa ini, kalau dilihatkan kepada kenderaan, 4 kenderaan Raja-Raja Melayu sudah pun keluar. Dan antara yang terakhir keluar saya lihat seperti tadi adalah Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir. Sudah pasti kita akan menyaksikan lagi keberangkatan pulang beberapa Raja-Raja Melayu, kerana kalau diikutkan pada senarai yang hadir pada hari ini, ada 2 lagi Raja-Raja Melayu yang masih lagi belum berangkat pulang. Kalau dilihatkan kepada kenderaan, antaranya adalah Sultan Perak, Sultan Nazir Muizzuddin Shah. Jadi sudah pasti buat masa ini antara yang dilaporkan, 3 sudah pun disahkan keluar, dan saya akan bawakan perkembangan dari semasa ke semasa, Zul. Rida Udin, kalau dapat diberikan sedikit, kita kembali ke belakang, berundur ke belakang sedikit. Kalau difahamkan kenderaan-kenderaan rasmi yang tiba di Istana Negara ini sekitar jam 2.40 petang, dan perbincangan itu mungkin mengambil masa lebih kurang 1 jam setengah sahaja, Din, kan? Kalau Din dapat memberikan sedikit gambaran dari awal sehingga ke detik ini? Ya, baik, betul, Zul. Kalau diikutkan gambaran awalnya, pergerakan pertama sekali adalah pada jam 2 petang, melibatkan keberangkatan tiba pemangku Sultan Pahang Tengku Hasanah Ibrahim Alam Shah Ibni Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, dan pergerakan terakhir yang berangkat tiba memasuki Istana Negara adalah pada jam 2.36 petang tadi, melibatkan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Muhriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir. Jadi kalau dikirakan sekarang sudah pun hampir 4.30. Jadi bermakna kita lihat ada satu lagi keberangkatan pulang, dan saya boleh katakan kenderaan yang membawa, kalau dilihat kenderaan itu masih lagi jauh, masih lagi belum keluar. Namun apa yang saya boleh kongsikan berdasarkan waktu Raja-Raja Melayu berada, lebih 1 jam juga Raja-Raja Melayu bersidang, dan ini adalah kenderaan membawa, saya kira adalah kenderaan yang membawa Sultan Perak, Sultan Nazir Shah. Kenderaan yang membawa Sultan Perak, Sultan Nazir Muizzuddin Shah. Jadi itu antara yang sudah pun berangkat pulang. Jadi saya fikir masih lagi ada yang akan berangkat pulang, kerana kalau dilihat kepada pintu pagar tersebut masih lagi dibuka, dan anggota polis juga masih lagi bersiap sedia di sana. Jadi saya jangkakan akan ada 1 atau 2 lagi keberangkatan pulang. Jadi kalau diikutkan apa yang saya kongsikan sebentar tadi, 2.36 petang adalah waktu keberangkatan tiba yang terakhir, melibatkan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Muhriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir, dan kira-kira 4.20 petang barulah kita melihat keberangkatan pulang yang dimulakan oleh Sultan Terengganu, Sultan Mizan Zainal Abidin. Dan kalau diikutkan pada waktu itu, kira-kira lebih 1 jam juga pertemuan pada mesyuarat khas pada petang ini. Dan nampaknya saya di sini boleh melihat satu lagi pergerakan keberangkatan pulang. Saya akan bawakan sebentar lagi. Kalau diikutkan, kenderaan sudah pun mula bergerak, didahului dengan anggota polis, pengawal, dan kemudian di belakang itu barulah ada kenderaan daripada Raja-Raja Melayu yang membawa Raja-Raja Melayu untuk berangkat pulang ke negeri masing-masing. Dan ini buat masa ini saya masih lagi jauh, saya tidak dapat melihat kenderaan tersebut. Jadi kami hanya berpandukan kepada jata di kenderaan yang membawa Raja-Raja Melayu, kerana biasanya kenderaan pengiring itulah menjadi petunjuk kami, kerana dari situlah kami melihat. Jadi ini adalah Sultan Kedah. Kalau melihat pada kenderaan pengiring itu, ini adalah Sultan Kedah Al-Aminul Karim, Sultan Salihuddin Ibni Almarhum Sultan Badil Shah, dan sama juga seperti keberangkatan baginda tiba tadi, baginda sempat melambai tangan kepada media yang berada di sini. Jadi baginda merupakan sultan yang ke-5 dilihat berangkat pulang dari Istana Negara, Zul. Jadi saya fikir kalau dilihat kepada keadaan sekarang, nampaknya masih lagi dibuka pintu pagar tersebut. Jadi kami hanya menjangkakan keberangkatan pulang, kerana buat masa ini pihak media masih lagi berada di sini. Kalau dilihat pada keadaan di sini, walaupun hujan, kami masih lagi setia berada di sini. Dan ya, sebenarnya Zul, kita boleh nampak
pintu 1 Istana Negara sudah pun ditutup. Jadi itu sebenarnya membawa petanda bahawa tiada lagi keberangkatan pulang buat masa ini. Kalau sekiranya dibuka sebentar nanti mungkin akan ada, tapi buat masa ini inilah keadaannya, pintu pagar ditutup. Jadi saya boleh simpulkan buat masa ini tiada lagi keberangkatan pulang. Dan seperti boleh dilihat anggota polis juga sudah pun keluar baris. Jadi saya fikir itulah saya fikir 4.30 petang keberangkatan pulang Sultan Kedah sebentar ini adalah keberangkatan pulang yang terakhir buat masa ini, Zul. Terima kasih Ridwan Daud yang membawakan perkembangan terkini langsung dari luar Istana Negara, di mana keberangkatan pulang Raja-Raja Melayu didahului dengan Sultan Terengganu, Sultan Selangor yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Sultan Perak dan diakhiri dengan keberangkatan pulang Sultan Kedah, dan itu menunjukkan dan juga memberikan isyarat bahawa perbincangan dan juga pertemuan Raja-Raja Melayu yang berangkat tiba pada hari ini bersama dengan yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdul Haryatuddin Al-Mustafa Billah Shah sudah pun selesai, dan yang pastinya Ridwan Daud bersama dengan wakil-wakil media lain akan terus bersama anda dan juga terus melaporkan langsung dari luar pintu 1 Istana Negara. Walaupun berhujan, walaupun kebasahan, itulah realiti yang dilakukan oleh seorang wakil media di lapangan. Sebarang perkembangan terkini akan kami bawakan dari masa ke masa. Kita nak berikan perkembangan terkini ini berkaitan dengan situasi yang kita hadapi bersama. Masalah bersama, nilai sepunya yang kita hadapi dan juga perlu diselesaikan sekarang. Angka-angka terkini COVID-19 sehingga 20 Ogos 2021. Kalau dapat dipaparkan angka-angkanya, jumlah kes COVID-19 yang dilaporkan hari ini jumlahnya masih tinggi, malah yang tertinggi dicatatkan hari ini. 23,564 kes, di mana pecahan setiap negeri. Selangor masih lagi mencatatkan angka yang tinggi iaitu 6,974. Kuala Lumpur mencatatkan 1,652 kes. Johor 1,323. Sabah masih lagi mencatatkan kes yang saya kira kedua tertinggi iaitu 2,738. Sarawak juga angkanya cukup tinggi, 2,548. Negeri Sembilan di bawah paras 1,000 iaitu 608. Selain itu, beberapa negeri lain juga mencatatkan angka kes yang atas 1,000 iaitu di negeri Kedah ada 1,932 kes pertambahan kes baharu. Pulau Pinang 1,523. Kelantan pertambahan 1,281. Perak mencatatkan 1,248. Negeri-negeri lain yang mencatatkan angka di bawah 1,000 ialah Melaka 610, Pahang 517, Terengganu 521, manakala wilayah Persekutuan Putrajaya mencatatkan 24 kes. Perlis mencatatkan sedikit peningkatan di situ, 64 kes baru dicatatkan, dan Labuan yang telah mencapai herd immunity ataupun immunity kelompok mencatatkan hanya 1 kes COVID-19. Inilah realiti kita Malaysia. Kita masih lagi mencatatkan kes yang tinggi, 23,564, tetapi kita percaya juga daripada pecahan-pecahan kes ini, majoriti kes adalah berada di tahap kategori 1 ataupun 2. Itu juga pengesahan yang kita tunggu daripada Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah apabila kenyataan penuh akan dikeluarkan pada sebelah petang sedikit nanti. Saya meneruskan perbincangan bersama dengan penganalisis politik Dr. Sharifah Shahira. Kalau masih lagi bersama kami di talian, kita bercerita mengenai pelantikan Perdana Menteri yang ke-9. Doktor, saya kongsikan angka kes COVID-19 masih lagi tinggi. Ini cabaran yang perlu kita hadapi bersama. Pergolakan politik perlu dihentikan. Sepatutnya permuafakatan itu perlu dimulakan sebelum pembentukan kabinet dicadangkan untuk diterima dengan baik. Pada pandangan doktor, adakah ahli politik berpijak di bumi yang nyata pada ketika ini? Itulah, kita ni kalau kita tengok dari segi apa yang berlaku, percaturan dan sebagainya, memang ada kurang kepentingan ataupun pemikiran yang mementingkan rakyat oleh sesetengah ahli politik. Namun diharap selepas inilah kemalut ini dapat dihentikan sementara sebelum PRU ke-15.
Kerana kita dalam krisis, kalau krisis ni dia ada beberapa perkara yang perlu diteliti. Nombor satu tentang bekalan, peralatan, ya, sumber manusia cukupkah untuk kita hadapi krisis ini. Maknanya perlu ada sentiasa ada semak semula, penambahbaikan dan sebagainya. Dan yang kedua, kena ada penelitian tentang kerosakan, kesan buruk yang dihadapi oleh mangsa COVID. Maknanya mangsalah, termasuklah rakyat secara amnya sebagai mangsa di dalam krisis ini. Inilah perkara-perkara yang perlu ditekankan ya dalam kerajaan kita sekarang. Dan terutamanya apabila kita Yang di-Pertuan Agong mengumumkan ya siapa Perdana Menteri kita yang akan datang. Kerana dan semua ini perlulah crisis management perlulah dijalankan secara profesional. Dan kita banyak kali bercakap tentang dua perkara. Satu, antara kematangan demokrasi. Yang kedua adalah government baik ataupun governance urus takbir baik atau good governance. Tapi kita kena lihat juga ya sejauh manakah ya kerajaan yang ada akan ya memastikan semua indikator good governance dan demokrasi matang ini ke depan bukannya ke belakang ya. Ya, kita faham bahawa kita dalam krisis tapi tak semestinya ya kita perlu ke belakang. Oleh itu krisis politik yang boleh dielak, ya, krisis COVID kita tak boleh nak elak, ya. Krisis politik boleh elak sekiranya semua ahli-ahli politik menjadi negarawan, ya. Dan kalau izinkan saya sedikitlah untuk macam ulang kajilah, apakah itu good governance, ya? Iaitu satu dari segi ketelusan, dari segi responsif. Kalau kita tengok dari segi responsiveness kita memang tinggilah, ya, selepas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin meletakkan jawatan, ya, dia memberi respons yang tepat, ya, dan menghormati perlembagaan dan kemudiannya terus ada proses-proses sehingga pada hari ini. Ianya menunjukkan bahawa negara kita ditadbir dengan baik kerana cepat, ya, dia punya maklum balas, tindak balas itu adalah cepat, ya. Dan apa yang kita hendak ya dalam kerajaan yang akan datang, walaupun memang kita sudah ada ya, tapi kita hendak mempertingkatkan. Tidak sepatutnya kita menggunakan krisis ini sebagai menidakkan ya kemajuan negara kita. Iaitu nombor satu, seperti yang kita dah dengar, syarat sokongan ya. Syarat sokongan bersyarat itu adalah selari dengan mahukan kerajaan bermoral dan berintegriti tinggi, ya, iaitu disebut hormat prinsip pengasingan kuasa, melindungi kebebasan badan kehakiman, menjunjung konsep raja berperlembagaan dan bebas daripada jenayah ataupun rasuah. Ini sebenarnya satu syarat yang logik, satu syarat yang ingin memastikan negara kita progresif walaupun kita di dalam krisis. Okey. Doktor, saya ingin kongsikan juga kepada congakkan dan juga angka-angka. Ahli politik dah selesai mungkin mencongak sokongan untuk meletakkan nama Perdana Menteri, tetapi kita rakyat tidak henti mencongak angka COVID-19. Kalau daripada segi perbandingan yang saya ingin kongsikan pada jam ini ialah sejak Isnin lepas sehingga hari Jumaat, jumlah kes COVID-19 yang terkumpul dalam masa 5 hari, jumlahnya ialah 108,125. 108,125. Ini angka yang cukup tinggi dalam masa 5 hari sahaja ketika pemerintahan dilakukan oleh Perdana Menteri caretaker. Justru proses pemilihan Perdana Menteri dan juga keabsahan kerajaan dan juga undi percaya dan sebagainya perlu dilakukan dengan segera. Pembentukan kabinet perlu dilakukan dengan baik. Pada pandangan doktor, kita tidak mampu lagi menghitung angka-angka COVID, angka kematian. Perkara ini cukup meresahkan kerana proses ini juga perlu dilakukan dengan segera. Pada pandangan doktor, bagaimana kita melihat bahawa ianya dapat dilakukan dengan baik dalam masa terdekat ini? Itulah, ya. Kalau kita tengok, saya ingin bercakaplah tentang kerajaan yang inklusif dan bukan defensif, ya. Kalau bila pembentukan ya kabinet dan juga Perdana Menteri kita yang baru,
Okey, pastikan ianya merupakan satu kerajaan yang lebih bersifat inklusif. Kalau boleh tu bekerjasamalah ya di antara negeri-negeri, di antara parti-parti politik, ya, daripada 220 tu dianggap sebagai talent, ya, talent yang mana satu yang terbaik untuk cuba menyelesaikan krisis. Okey, bukannya hanya tengok siapa baik dengan siapa, tapi lebih kepada talent yang memang boleh selesaikan krisis. Kalau kita dengar daripada titah daripada surat, ya, titah yang di-Pertuan Agong menyebut perkataan bekerjasamalah, ya. Maknanya ini adalah masa untuk melakukan sesuatu yang idealistik, ya, kerana kita memang tidak ada banyak pilihan, ya, untuk selesaikan masalah ini. Dan saya juga percaya bahawa kerajaan tak sepatutnya defensif ataupun kalau ada, ya, gerakan atau NGO, ya, yang memberi cadangan ataupun anak-anak muda, ya, yang memberi cadangan, yang memprotes, ya, lebih kepada mengambil kira apa yang mereka maksudkan, yang mereka minta, kerana ianya bersifat konstruktif. Saya ingin, Dr. Sharifah. Saya ingin bersama dengan rakan tugas Ridauddin Daud di luar perkarangan Istana Negara, tetapi kita masih lagi mendapatkan isyarat beliau kerana difahamkan juga pihak polis sudah meminta untuk wakil-wakil media untuk beredar dari luar pintu 1 Istana Negara itu. Kalau Ridauddin Daud sudah pun bersedia, mungkin dapat memberikan perkembangan terkini. Ridauddin, difahamkan kalau saya nampak visual dia langsung dari Istana Negara itu, pintu 1 itu sudah pun dibuka semula. Ridauddin, teruskan dengan laporan anda. Baik, terima kasih Zul. Ya, benar Zul, memang pintu sudah pun dibuka semula, namun kalau dilihatkan kepada apa yang berlaku di sekarang ini, saya fikir itu mungkin adalah untuk kenderaan-kenderaan lain yang mungkin akan pulang daripada Istana Negara. Kalau diikutkan kepada situasi di sini, sebenarnya media juga sudah pun mula beredar dan anggota polis juga yang tadi berkawal di sini juga sudah pun beredar. Jadi kalau diikutkan kepada situasi sebegitu, sebenarnya ia menandakan bahawa tiada lagi keberangkatan pulang Raja-Raja Melayu yang kita tahu baru sebentar tadi keberangkatan terakhir adalah melibatkan Sultan Kedah. Namun apabila pintu sebegini dibuka, mungkin akan ada lagi pergerakan-pergerakan lain yang bukan melibatkan Raja-Raja Melayu. Dan difahamkan kalau ada melibatkan Raja-Raja Melayu, biasanya akan ada barisan polis di sini untuk berkawal dan juga di hadapan sana juga ada lebih ramai anggota polis yang berkawal. Namun apa yang saya sempat lihat sebentar tadi, nampaknya anggota polis tadi yang ramai-ramai berbaju hujan biru sudah pun beredar, dan kalau berikutkan kepada kelazimannya, itu menandakan bahawa tiada lagi pergerakan besar yang bakal berlaku di Istana Negara. Namun sudah pasti saya akan terus berada di sini untuk memantau perkembangan dari semasa ke semasa, walaupun kalau ada arahan untuk mengarah kami untuk beredar, namun apabila melihat perkembangan ini, nampaknya mungkin kami akan meminta untuk tinggal seketika untuk melihat kalau ada keberangkatan pulang Raja-Raja Melayu. Namun berdasarkan apa yang kelazimannya, saya fikirkan, saya jangkakan tiada lagi keberangkatan pulang Raja-Raja Melayu. Mungkin akan ada pergerakan namun melibatkan kenderaan-kenderaan yang ada dalam Istana Negara, Zul. Terima kasih Ridauddin. Ridauddin akan terus bersama dengan kita dari masa ke masa untuk melaporkan perkara yang terkini dari Istana Negara. Secara mudahnya dapat dirumuskan bahawa Majlis Raja-Raja sudah pun selesai, ataupun pertemuan yang di-Pertuan Agong bersama dengan Raja-Raja Melayu telah pun selesai bermesyuarat, di mana Raja-Raja dan juga pembesar-pembesar negeri sudah pun meninggalkan Istana Negara, dan juga kini tumpuan kita pada ketika ini ialah menantikan kenyataan ataupun pengumuman yang berkaitan dengan hasil mesyuarat tersebut. Itu kita akan tunggu sekiranya ada, dan kami akan bawakan dari masa ke masa pada petang ini. Pastikan anda bersama kami di semua platform kami, di Kaca TV 501 Awani, di platform digital kami, di portal kami astroawani.com dan juga aplikasi Astro Awani. Boleh tonton kami juga di aplikasi Astro Go. Malah kami juga boleh diikuti secara langsung di seluruh platform media sosial kami, dari Facebook hinggalah ke TikTok. Dr. Sharifah Shahira Said Sheikh masih lagi bersama dengan kita. Kita menganalisis dalam kita menunggu dan juga mengharapkan tugas dan juga amanah yang bakal digalas oleh Perdana Menteri yang ke-9. Dr. Sharifah, saya tadi membawa perbincangan sebentar tadi ialah bagaimana reformasi itu perlu dilakukan segera. Reformasi institusi, Akta Lompat Parti, Undi 18, reformasi dan juga pengagihan peruntukan yang sama adil oleh kepada semua ahli-ahli Dewan Rakyat. Bagaimana ini perlu dijadikan agenda utama juga oleh seorang Perdana Menteri yang ke-9, dan
adakah kita percaya bahawa dengan melakukan agenda ini kestabilan politik itu dapat dicapai dan dapat menterjemahkan apa yang dititahkan oleh Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang mengatakan bahawa, yang bertitah bahawa yang menang tidak menang semua, yang kalah tidak kalah semua, dan itu perlu dilakukan, dan reformasi itulah boleh dijadikan kata kunci dan juga satu platform untuk menyatu padukan ahli-ahli Dewan Rakyat ini. Pada pandangan doktor bagaimana? Okey, PRU ke-15 adalah dalam masa yang terdekat, dalam setahun atau 2 tahun lebih ya. Dan inilah masanya sekiranya ya kedua-dua pihak bekerjasama dan memberi menunjukkan ya betapa seriusnya ahli-ahli politik dalam memastikan reformasi institusi ini, terutamanya yang memegang kuasa, ianya akan memberi satu advantage ya ataupun kelebihan kepada yang melakukannya, terutamanya seperti undi 18. Kalau boleh tu lebihkan sikit, contohnya macam had umur ke 65 tahun. Kalau kata nak suruh belia ya bergiat dalam politik ya, tapi tidak ada had ya untuk member of parliament ya, maknanya memang sukar ya untuk belia terlibat di dalam politik. Begitu juga mungkin ada had penggal bagi Perdana Menteri ya, dan bagaimana pula dengan contohnya ya, saya nak kumpulan pekerja ya, kumpulan pekerja, orang yang bekerja ni kebanyakan mereka mempunyai pelbagai isu ya, tetapi berapa ramaikah ahli-ahli politik ini daripada kumpulan pekerja ya, adakah terdapat ya sekatan-sekatan untuk kumpulan pekerja terlibat dalam politik. Kerana selalunya kalau nak terlibat dalam politik ni memang akan ada sekatan, kena pilih pula antara periuk nasi dengan aktif politik. Contohnya kalau Zul ya nak terlibat di dalam politik menjadi calon PRU ke-15. So apakah perkara yang berisiko di situ? Adakah ianya lebih ke arah memberi ruang untuk para pekerja menjadi calon supaya dapat menyuarakan ya isu-isu mereka, ataupun memang ada sekatan dalam hal ini? Mungkin itu juga perlu ditelitikan. Undi 18 sudah tentu ya, akta lompat parti sudah tentu juga, dan mungkin dari segi memastikan pemimpin-pemimpin ya bersih daripada sebarang kes, dan juga yang ada kes sahaja pun memang sepatutnya tidak digalakkan ya untuk bertanding. So ada banyak ya kalau kita tengok dalam electoral reform cadangan yang telah diberikan oleh ERC ya, ketika rasanya tahun 12 bulan dahulu ada 49 ya cadangan yang telah diberikan, dan cadangan-cadangan ini dah begitu teliti, dan saya amat berharaplah ya kerajaan untuk meneliti betul-betul cadangan-cadangan yang telah diberikan, termasuklah ya penetapan minimum ya 30% calon wanita dalam setiap pencalonan parti nanti. Okey, perkara ini penting. Orang selalu nampak kenapa nak cakap pasal wanita, tapi masalahnya dalam politik sekarang ini saya nampak ada satu masalah toxic masculinity, iaitu dia selalu lebih ke arah sifat yang terlalu ramai lelaki ya, untuk mengurangkan ya, mungkin untuk mengurangkan drama-drama politik ini perlulah lebih ramai aktor-aktor politik wanita ya. Saya suka doktor mengatakan mengenai aktor-aktor wanita itu diperjuangkan sejak sebelum PRU yang ke-14 dahulu, tetapi doktor dalam masa yang sama itu bukan mudah untuk diangkat, tetapi ini situasi yang getir. Saya suka untuk mengatakan bahawa perlunya ada budaya yang baru, dan itu peluang itu wujud sekarang ini ketika ketidaktentuan ini. Kita berbincang mengenai Malaysia yang lebih baik.
kita bukan sahaja memilih Perdana Menteri yang ke-9, malah kita perlu mengubah dan juga mengambil peluang ini untuk menghimpunkan idea-idea terbaik dan juga memberikan riset tetapan semula untuk budaya politik di Malaysia. Permufakatan menjadi kata kunci dan juga menjadi resepi penubuhan negara ini, dan juga ketika kita berhadapan dengan krisis. Sejarah telah membuktikan pembentukan Malaysia, pembentukan kemerdekaan negara dan juga selepas 13 Mei, permufakatan itu yang dilakukan. Itu yang dilakukan oleh Tun Abdul Razak apabila 13 Mei berlaku. Justru bagaimana nilai muafakat ini dapat diangkat pada ketika ini. Inilah masa terbaik untuk semua berlapang dada. Nampak seperti sukar untuk dilakukan, tetapi peluang itu adalah peluang yang terbaik pada masa ini, Dr. Sharifah. Itulah, sekarang ni kita mempunyai, saya berpendapat lah, ya, mungkin pendapat saya tak begitu tepat, ya. Masa krisis ini sepatutnya kita gunakan semua pakar-pakar yang ada, ya, semua talent-talent yang ada untuk menyelesaikan masalah. Tetapi kita terlalu ada banyak noise dan juga kekangan yang bersifat bagi saya adalah remeh lah. Ya? Contohnya dari segi ideologi, dari segi parti, dari segi politik kecil-kecil. Ya? Ini telah membuatkan tak dapat ya berkumpul dengan secara objektif semua talent-talent dan juga pakar-pakar yang ada. Dan ini adalah sayang ya untuk negara kita dan saya bersetuju ya dengan Majlis Pemulihan Negara. Okey. Berilah ruang ya kepada yang ingin berkhidmat dan memang mempunyai kepakaran untuk sama-sama membantu. Okey, mereka bukan ada kuasa untuk melaksana tapi lebih kepada mengetengahkan idea dan cuba ya untuk menang COVID-19. Doktor, harapan-harapan lain yang diletakkan, anak muda menjadi pengundi terbesar untuk PRU yang ke-15. Mereka memerhatikan secara teliti dan juga secara kritikal apa yang berlaku pada hari ini. Tak payah cerita anak muda, pengundi-pengundi hari ini juga melihat kepada pergolakan politik ini dari masa ke masa. Mereka juga semakin arif mengenai dinamik politik. Kerana itu yang dihasratkan ataupun disuarakan oleh Prof. Mansur dalam saya temu bual beliau semalam. Beliau mengatakan bahawa kita ada common value yang sama. Rakyat hanya memerlukan good governance, urus tadbir yang baik, cerita mengenai memerangi rasuah dan juga bagaimana negara ini dapat dipacu ke hadapan. Adakah ada vacuum dan juga jurang antara kemahuan rakyat dan juga percaturan politik pada hari ini? Dan kalau itu ada jurangnya, adakah tidak terlambat untuk ahli politik untuk berubah? Memang ada jurang ya dari segi apa yang diharapkan oleh rakyat dan juga apa yang diberi oleh ahli-ahli politik. Sebab kadang-kadang tu tindakan yang dibuat tu macam tidak logik dan tidak rasional. Okey, kerana itulah ya ada rakyat ya yang menggunakan demokrasi, satu aktiviti demokrasi iaitu berdemonstrasi ya. Dan bagi saya ya, kalau demonstrasi itu tidak langsung menyentuh isu-isu sensitif ya seperti perkauman ataupun agama, ianya perlulah diraikan dan juga diambil serius oleh kerajaan, bukan dari segi melihat mereka itu sebagai satu yang, tapi melihat dari segi apa yang mereka perjuangkan dan ingin ketengahkan. Kerana itulah ruang yang itulah aktiviti yang rakyat lakukan untuk cuba ya connect dengan wakil-wakil rakyat dan ahli-ahli politik, terutamanya pemimpin-pemimpin kerajaan. So kita perlulah melihat ya demonstrasi itu sebagai satu usaha ya untuk rakyat ya berhubung dengan pemimpin, bukanlah semata-mata untuk menyakiti ataupun semata-mata untuk melawan ya. Kerana mereka ada perkara yang mereka ingin ketengahkan, sebab itulah mereka sanggup ya menghabiskan masa ya berhujan, duduk lama di tempat panas ya untuk melakukan isu-isu yang mereka ingin ketengahkan. Dan inilah yang saya cakap ni tentang toksik ni. Kerana terlalu ramai hanya aktor yang sama
dan aktor daripada populasi ataupun kumpulan yang sama. Seperti yang saya cakap tadi ya, macam mana dengan pekerja yang kurang ada duit, yang bukan daripada kalangan ni? Siapakah yang mengetengahkan suara mereka? Kerana sekarang ni kita nampak mungkin elitism tu terlalu tinggi. Itu satu. Satu lagi dari segi masculinity-nya terlalu tinggi. So, perkara-perkara ini kita perlu cairkan. Okay, bagaimana nak cairkan? Kita perlu ada institutional reform. Dan yang ketiga adalah keterlaluan aging group, okay, ataupun golongan yang senior yang sukar ya dapat dihubungkan dengan golongan yang muda yang kini menghadapi cabaran yang berlainan dan kadang-kadang tu mereka rasa macam ya macam mana nak ketengahkan kepentingan mereka dan juga suara mereka. So, sebab itulah ada ya perkara-perkara seperti demonstrasi berlaku dan ini sepatutnya dianggap sebagai satu yang sihat yang ingin menjadikan negara kita demokrasi yang lebih matang. Dr. Sharifah Syairah, saya rasa dan juga kita juga menantikan dan mengharapkan bahawa kita mungkin akan mengetahui nama Perdana Menteri yang ke-9 pada hari ini ataupun esok. Namun, ini bukanlah kepada titik noktahnya proses demokrasi dan juga proses pembentukan kerajaan yang baharu. Seorang Perdana Menteri yang dilantik nanti juga perlu membawa usul percaya ke Dewan Rakyat. Pertama, memikirkan siapa yang bakal mengemudi pasukan yang bakal mengemudi negara ketika waktu yang paling sukar pada ketika ini. Justru apa yang kita boleh nanti lagi, Doktor, selepas ini? Bagaimana kita menilai apa yang kita dapat jangkakan? Saya dapat jangkakan sebab negara kita setakat ini memang mempunyai satu urus takbir yang baik, ya, sebab kita mempunyai sistem yang baik iaitu raja berperlembagaan dan demokrasi, ya. Dan kalau kita tengok dari segi kepantasan, ya, kalau dahulunya waktu transisi di antara Tun Mahathir dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin mengambil masa dalam masa 7 hari dan nampaknya ya dari segi pada ketika ini juga nampaknya insya-Allah dia akan berlarutan dengan secara cepat ya dan secara pantas ya akan ada solusi. Dan ini akan adalah penting ya untuk kita ada pembentangan RMK 12, pembentangan bajet 2021 ya. Banyak ya kerja-kerja yang perlu dilakukan dan saya amat berharaplah ya dari segi jangan pilih kasih ya apabila memberi penuntukan dan sebagainya itu adalah perkara yang biasa. Itulah kalau kita tengok ikut betul-betul ya ahli-ahli politik menghormati titah perintah yang di-Pertuan Agong, ianya lebih ya menitik beratkan tentang kerjasama dan bukanlah tentang siapa menang siapa kalah. Siapa menang, siapa kalah, tapi mana yang patut dilakukan dahulu, Doktor? Adakah ke Parlimen dahulu ataupun membentuk kabinet terlebih dahulu, Doktor? Bagi saya itu adalah dua perkara yang tak perlu ya, tak perlu yang mana satu dahulu. Kita tengok ya keputusan daripada yang di-Pertuan Agong dan kemudiannya bolehlah ya sekiranya ingin membentuk kabinet terus ataupun selepas itu ya. Doktor, harapan rakyat kerana rakyat juga perlu meletakkan naratif yang betul juga dengan peralihan kuasa ini. Benar banyak sentimen yang berlaku, kita berpecah-pecah kalau kita melihat kepada pemahaman dan juga ideologi politik. Bergerak ke hadapan bagaimana kita meletakkan pengharapan pada ketika ini kerana akhirnya kita juga yang terjejas kerana COVID-19 dan masalah ekonomi. Justru kalau kita mahu mendesak, mahu memainkan peranan proaktif, apa yang sepatutnya kita lakukan pada ketika ini? Kepada satu ahli-ahli politik bekerjasamalah. Kalau boleh tu kita adakan ya Majlis Pemulihan Negara dan yang kepada rakyat ya sentiasalah ya berdoa. Dan kita kenalah, janganlah terlalu pesimistik ya. Kalau kita tengok di negara kita, kalau nak banding macam negara macam Afghanistan, na'udzubillah, okay, caranya pun begitu berbeza militan dan juga negara kita begitu sopan ya apabila ada
pertukaran kuasa dan sebagainya, ianya berlangsung dengan begitu teratur dan tertib, walaupun ramai rasa macam ianya terlalu tak logik ataupun tak rasional untuk diubah-ubah kepimpinan dalam masa yang terdekat, dalam masa beberapa tahun ni dah tiga kali ubah kepimpinan. Tapi itulah, janganlah terlalu pesimistik. Ini adalah negara kita. Okey, merdekakan diri kita daripada terlalu memomok ataupun terlalu melihat semua perkara dalam perspektif yang negatif. Sama-sama membantu, kita jaga kita, sama-sama membantu kerajaan, terutamanya frontliner, jaga SOP, vaksin, perlulah pergi, tapi itulah, kalau ada yang dimuskilkan oleh rakyat, cubalah pihak kerajaan untuk beri penjelasan yang rasional dan juga yang baik. Dr. Sharifah Shahira, saya difahamkan Istana Negara baru sahaja memuat naik kenyataan media rasmi berkaitan dengan nama Perdana Menteri yang ke-9 dan juga hasil pertemuan khas Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong dan juga Raja-Raja Melayu, perbincangan khas Raja-Raja Melayu. Dr. Sharifah Shahira mungkin tunggu bersama dengan kami. Saya mahu terus bersama dengan wartawan di lokasi Ridauddin Daud yang sudah pun mendapat maklumat tersebut. Ridauddin Daud, adakah kita sudah mengetahui nama Perdana Menteri yang ke-9 secara rasminya? Mungkin perincian itu dapat dikongsikan Ridauddin Daud langsung dari Istana Negara. Ya, baik, terima kasih Zul. Kita baru sahaja menerima kenyataan daripada Istana Negara. Antara lainnya, Sultan Abdullah Aituddin Al-Mustafa Billah Shah bertitah pada sesi perbincangan khas yang berlangsung selama 2 jam setengah bermula pada jam 2.30 petang pada hari ini. Seri Paduka Baginda telah berkenan mewasalkan kepada duli-duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu proses pencalonan bakal Perdana Menteri baharu susulan daripada peletakan jawatan Yang Berhormat Tan Sri Mahyadin bin Muhammad Yassin pada 16 Ogos 2021 lalu. Proses ini adalah lanjutan daripada titah Seri Paduka Baginda semasa sesi menghadap bersama ketua-ketua dan wakil-wakil parti politik utama negara pada 17 Ogos 2021 di mana semua 220 ahli-ahli Dewan Rakyat telah diminta untuk menyatakan nama seorang ahli Dewan Rakyat yang diberikan kepercayaan oleh ahli-ahli Dewan Rakyat tersebut untuk menjadi Perdana Menteri. Dan daripada titah baginda juga sehubungan dengan itu dan selaras dengan perkara 40-2-A dan perkara 43-2-A Perlembagaan Persekutuan, Seri Paduka Baginda telah berkenan untuk melantik Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob atau Ahli Parlimen Bera sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-9. Proses seterusnya menurut titah baginda ialah istiadat pengurniaan surat cara pelantikan dan mengangkat serta menandatangani sumpah jawatan sebagai Perdana Menteri yang dijadualkan pada 21 Ogos 2021 atau Sabtu atau esok pada jam 2.30 petang di Istana Negara. Dalam titah baginda juga, Seri Paduka Baginda menzahirkan pandangan dengan pelantikan Perdana Menteri ini, maka kerajaan perlu meneruskan usaha-usaha memerangi pandemik COVID-19 dengan segera demi kemaslahatan dan keselamatan rakyat serta kesejahteraan negara yang amat terkesan akibat krisis dan ancaman pandemik ini. Jadi ada lagi beberapa titah baginda yang dimuatkan dalam titah baginda dikeluarkan sebentar tadi. Jadi sudah pasti Isra Awani akan membawakan perkembangan dan perincian lanjut pada titah baginda ini. Dan apa yang boleh saya katakan selepas perbincangan menurut baginda 2 jam lebih, nampaknya sudah pun ternoktah teka-teki yang kita katakan sebelum ini bahawa siapakah bakal Perdana Menteri, kerana menurut titah baginda pada yang baru kami terima, nampaknya Ahli Parlimen Bera Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob akan menjadi Perdana Menteri ke-9 dan akan mengangkat sumpah esok di Istana Negara. Dan sudah pasti di Istana Negara akan sekali lagi menjadi tumpuan untuk 3 hari berturut-turut dan pastinya Isra Awani akan terus berada di sini untuk membawakan perkembangan semasa ke semasa. Namun buat masa ini pergerakan di Istana Negara nampaknya sudah pun selesai. Kalau tadi ada pintu terbuka sedikit, itu adalah untuk melibatkan
anggota polis yang bertugas, dan sebelum itu yang terakhir dilihat berangkat pulang meninggalkan Istana Negara adalah Sultan Kedah, Zul. Jadi saya fikir di Istana Negara beginilah keadaannya, dan dengan kenyataan terbaru dari Yang di-Pertuan Agong sendiri, sudah pasti ia menoktahkan segala pertanyaan sejak dari beberapa hari lepas, dan semoga Malaysia akan kembali gemilang dan berjaya memerangi COVID-19 selepas ini, Zul. Terima kasih Ridauddin Daud langsung dari Istana Negara membawa perkabaran bahawa rasmilah sudah bahawa Ahli Parlimen Bera Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mendapat sokongan ataupun dalam akuan bersumpah mendapat sokongan daripada 114 ahli Dewan Rakyat, dan secara rasmi Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob bakal menjadi Perdana Menteri yang ke-9, dan Majlis angkat sumpah ataupun istiadat pengurniaan surat cara pelantikan dan mengangkat serta menandatangani sumpah jawatan sebagai Perdana Menteri akan dijadualkan pada jam 2.30 petang esok hari Sabtu di Istana Negara. Rasmi sudah Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-9. Dr. Sharifah Shahira, mungkin saya mendapatkan pandangan dan juga reaksi awal Dr. Sharifah Shahira sejak hari Isnin kita berteka-teki dengan kenyataan rasmi dari Istana Negara ini. Rasmilah sudah ataupun terbukti sudah bahawa Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mendapat sokongan untuk dilantik sebagai Perdana Menteri. Reaksi awal dan juga harapan. Reaksi awal saya tahniah ya kepada Datuk Seri Ismail Sabri, Perdana Menteri kita yang ke-9. Jalankanlah amanah ini dengan baik dan Teruskan doktor. terputus. Teruskan, kami mendengar di sini. Teruskan doktor. Okey, terputus. Minta maaf Dr. Sharifah Shahira, terputus di situ untuk memberikan reaksi. Tetapi saya kira beliau mengatakan tahniah tadi dan juga berharap agar Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dapat menjalankan tugas dan juga amanah ini dengan baik. Kami juga akan terus bersama dengan anda untuk melakukan dan juga mendapatkan perkembangan terkini mengenai pelantikan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebagai Perdana Menteri ke-9. Dr. Sharifah Shahira, kalau sudah bersama dengan saya semula di talian. Terputus tadi. Teruskan. Kepada tahniah ya diucapkan kepada Datuk Seri Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri yang ke-9. Beliau memang dikenali sebagai seorang yang ramah dan juga yang cool ya. Dan ini perkara yang kita perlukan di dalam sebagai karakter sebagai pemimpin, dan juga merupakan seorang yang prihatin ya terhadap isu-isu rakyat. Ada ramai juga yang cuba berkomen di dalam social media. Beliau memang selalunya mendapat ya feedback daripada beliau, dan saya amat berharaplah ya, lihatlah 220 orang member of parliament itu sebagai talent, iaitu pakar-pakar, ketua-ketua yang mempunyai potensi dan sebagai untuk menjadi menteri yang akan membantu ya Datuk Seri dalam memastikan Datuk Seri dan juga Malaysia, kerajaan kita dan rakyat semua menang COVID-19. Itulah sebenarnya harapan yang utama, bukan daripada saya sahaja tapi semua rakyat Malaysia. Dan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menggalas jawatan pada waktu yang cukup sukar pada hari ini. Itu mungkin juga kita dapat fahami realitinya, doktor, kan? Ya, itulah tugasnya memang amat sukar, dan dalam masa yang sama harapan tinggi menggununglah daripada rakyat, dan saya percaya bahawa Datuk Seri dapat melakukan ini dengan yang terbaik kerana memang itu sahaja perkara yang paling penting untuk dijalankan sekarang. Dan saya amat berharaplah ya kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, kepada calon-calon yang Perdana Menteri yang disebut-sebut yang lain juga akan ya membantu sama-sama Perdana Menteri kita ini untuk menyelesaikan masalah utama. Masalah utama kita satu sahaja ya, iaitu menyelesaikan COVID-19 dan memastikan kesejahteraan rakyat terjaga, dan juga servis delivery kepada rakyat
yang paling profesional dan terbaik. Dr. Sharifah Syairah Said Sheikh, terima kasih kerana bersama dengan kami dalam diskusi pada petang ini. Terima kasih atas pandangan dan juga lontaran idea itu. Kami masih lagi bersama dengan anda. Kami membawakan berita terkini pada jam ini bahawa Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sedah pun dilantik sebagai Perdana Menteri yang ke-9. Ini berdasarkan kenyataan media yang dikeluarkan oleh Istana Negara di mana pelantikan itu dibuat selaras dengan perkara 40 dalam kurungan 2A dan perkara 43 dalam kurungan 2A Perlembagaan Persekutuan bahawa Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong telah berkenan melantik Ahli Parlimen Bera iaitu Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebagai Perdana Menteri yang ke-9 di mana proses seterusnya ialah istiadat pengurniaan surat cara pelantikan dan juga mengangkat serta menandatangani sumpah jawatan sebagai Perdana Menteri yang dijadualkan berlangsung pada 21 Ogos 2021 hari Sabtu pada jam 2.30 petang di Istana Negara. Dalam kenyataan media itu juga Seri Paduka Baginda juga mensahihkan pandangan dengan pelantikan Perdana Menteri ini, maka kerajaan perlu meneruskan usaha-usaha memerangi pandemik COVID-19 dengan segera demi kemaslahatan dan juga keselamatan rakyat serta kesejahteraan negara yang amat terkesan akibat krisis dan ancaman pandemik ini.